My card, that melody you wrote. I'm falling for somebody I don't know. Maybe you could sing it with me. Don't know who you are, but you spoke to my heart, that melody you wrote. Please don't be somebody I don't know. When I feel like I already know. Hi guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Thank you again for joining kelas malam ni. So today, I don't think it's gonna be a too long of a webinar sebab I nak you faham the key concept. And the key concept yang I nak ajar malam ni is this thing called median ataupun mean ya, untuk property values. So basically ya, senang cerita if you faham konsep mean ataupun median ni, tak ada siapa-siapa pun orang kat luar sana tu yang boleh scam anda into beli property yang sebenarnya tak bagus. Right? If you understand this one key concept called mean ataupun median property value ni, there's no one can scam you into buying property yang orang cakap tak berapa bagus lah. So bagi saya ilmu ni ilmu yang sangat mahal, and bila kita buat road to 3 million and we have a lot of people who are coming to Far Capital to become client is because kita memakai data, and on top of that, bila dia faham konsep median tu, dia know benda ni memang bukan BS lah. Gembang sembang semua orang boleh cerita property ni boleh terbang kiri kanan depan belakang dan apa semua kan. Tapi at the end of the day, data tu is very clear lah. Benda tu boleh ke tak boleh buat. Right? So therefore guys, like I said, I hope you pay full attention sebab macam I cakap, this video is too valuable for us to biar macam tu je. So therefore, please tengok, fahamkan the next 24 jam. Tengah malam besok macam biasa kita akan buang video ni. Right? So siapa belajar dapat, siapa tak belajar dan nasib lah. Kita dah bagi free pun, bagi masa 24 jam pun tak nak buat kan. So apa tu, dan susah sikit lah nak cakap macam tu kan. So macam mana nak jadi kaya kalau komitmen tu tak ada. Now I'm going to quickly share my screen malam ni untuk benda ni. And okay, and I will now go on full screen. Christina, can you confirm that we are now on full screen and the audio is okay? Yes. Alright. By the way, salam satu kapitalis semua, salam OPR jatuh semua. You know, I'm sure a lot of people who understand kejatuhan OPR ni apa impact dia kepada kita semua will be quite excited with this. Kita orang macam tak excited langsung pun simply because dah cakap benda ni dah berbulan-bulan kot. My client dah tahu daripada awal hujung tahun lepas. A lot of my staff, you know, we've been having this discussion macam cover jatuh. So bila benda tu jatuh macam okay lah, tak ada apa sangat. Right? So hari ni macam cerita tadi, this is going to be a very important punya lesson, and kita nak ajar konsep mean ataupun median property value supaya anda tak boleh kena klepet dengan siapa-siapa pun bila cerita pasal nak beli property yang betul ataupun yang salah. Right? So benda ni sangat-sangat penting, especially kalau you guys nak berabur dalam primary market ya. So kalau secondary market yang mana yang harga lebih pada median, dia akan jatuh juga. So jangan think ya, jangan fikir yang kalau you beli property pada secondary market selamat, property tu takkan jatuh. Guys, mean atau median tu adalah harga pertengahan. Kalau korang terlebih bayar, kebarangkalian dia untuk jatuh tu tinggi. Right? So therefore, kita nak main property yang whereby mean dia dan ke bawah. Yang tu yang kita nak tu. Kalau kita nak bayar premium pun untuk property baru, macam kita dah ajar minggu lepas dalam kelas new versus old, right? Siapa yang dah tengok video tu, alhamdulillah, untung because you understand something very valuable kat situ. Yang mana yang tak faham tu, well, what can I say? Benda tu kita dah ajar minggu lepas, tapi kalau tak tengok juga dan tak boleh cakap apa lah. Right? So, malam ni kita nak kongsikan konsep mean versus median. Kalau you tengok kita punya 7 kriteria tu, minggu lepas kita dah ajar new versus old. So apa tu, whereby kita dah cakap kalau kita nak beli baru, jangan beli lebih pada 20% premium berbanding dengan mean ataupun median ni. So the second one is mean dan median ya. So insyaAllah sebelum habis PKP kita akan cuba ajarkan at least the basic of all ketujuh-tujuh ni. So malam ni kita cerita median dan mean, which is kriteria nombor 2. Right? Now kriteria nombor 2 ni actually orang biasanya terperanjat tau, sebab saya dah buat beribu sesi one on one dan orang biasa macam pelik.
Waktu dia datang one on one kan, tahun 2013, 2014 dia macam pelik sebab rumah dia bakal siap 2015, 2016 tak siap begini. Ada cakap dah bro, property kau bakal rugi. Dia macam, biar betul lah, Mamat ni sembang je lah kot. Dia nak cerita pasal property dia yang bagus kan. So dia nak kutuk property aku lah. Ni memang biasa komen yang kena kan. And then bila 2014 tu dia datang one on one, dia akan datang balik 2017, 2018 dan dia akan cakap, bro you are right, aku lose money on this property. Now kenapa? How come I boleh tahu a couple of years in advance property ni bakal untung ataupun bakal rugi? Okay, and the answer to that, this particular crystal ball yang ada ni dalam gambar ni, is this concept of mean ataupun median property value, right? So mean atau median tu adalah harga pertengahan. So maksudnya apa harga purata orang sanggup beli property tu kat kawasan tu. Kalau you faham konsep ni, you takkan salah beli. Besar kemungkinan you takkan salah beli, right? Tapi again, jangan belajar separuh, right? So you kena faham konsep ni betul-betul. Okay, now ini maksudnya kalau you dah faham betul-betul konsep mean ataupun median property value ni, you ni umpama ada crystal ball yang boleh buat ramalan 3 tahun, 5 tahun property ni akan buat duit ataupun tak buat duit. Macam ada cakap 2011, 2012 lagi ada warn semua orang, jangan beli dekat Medini, jangan beli dekat Iskandar pada harga sekian-sekian sebab harga tu tak masuk akal. Walhal time tu semua orang tengah hype gila lah time tu kan. Oh aku, you know, it's gonna be Shenzhen, Singapore, Shenzhen, Singapore, Shenzhen, Singapore. Semua orang, you know, cerita, wah senang cerita lembu boleh terbang lah kan. How dia gonna make money dekat Medini dengan Iskandar tu. Dan aku geling kepala simply because I don't think it's gonna be true. And today, if you look at it, transaction almost tak ada langsung kat subsale. Okay. Orang semua tengah sewa negative cash flow beribu, right? Hari ini kalau jual ada unit yang kerugiannya 200-300 ribu kalau jual. Okay. You faham konsep ni, you takkan beli benda macam tu. You tak faham konsep ni, you memang akan tersalah beli, terutamanya bila main under construction property. So again, you tak faham konsep ni, jangan masuk under construction. Jangan beli primary market. Because you don't know enough. Okay. Now, kalau mereka yang tak faham konsep crystal ball tu, ini konsep senaru dekat Malaysia lah. Malaysia kita pakai Raja Bomoh. Dia boleh buat ramalan. Except that our Raja Bomoh ni betul-betul memang gembang sembang lah. Alright. Well, I don't gembang sembang. Like I said, a lot of people who came to see me for one semua pelik kenapa boleh ramalkan property dia rugi ataupun untung 2-3 tahun in advance. And the reality here is because I faham konsep mean ataupun median property value ni. Now, so mean ni ataupun median ni dia akan cut through semua bullshit gembang sembang ni. So basically kalau property tu within a specific price point dia akan buat duit. Kalau terlebih bayar kau akan rugi. Kalau beli bawah pada tu kau akan untung. Alright. So confirm untung, tak rugi, confirm rugi. So mean tu yang tengah-tengah. Right. So bila kita beli pada harga mean dan ke bawah, selamat. You beli pada harga terlampau mahal berbanding dengan mean. Katalah mean 500 ribu kat kawasan tu, median 500 ribu kat kawasan tu, dan kau bayar 1 juta. Confirm rugi. Okay. Ni apa yang tengah berlaku sekarang ni kat Iskandar. Okay. So this is for example a property yang kita orang beli and siap tahun lepas yang whereby kita bagi dia grade B saja. And kita beli property ni pada harga 420,000 ataupun lebih kurang 10-15% below median. Now, kenapa mean dengan median yang tu? Is that kita compare, ada rumah sebelah kat situ, orang tengah subsale 500,000 hingga 700,000. Sebelah dia je ni. So kalau you nampak kondo ni yang color purple ni kan, tu yang belakang dia tu, right? So yang tu harga dia 600-700,000. Okay, waktu tu, right? And then, sebab benda ni sebelah dengan Star LRT, kita compare dengan semua property yang ada dekat Star LRT, kondo baru, 3 bilik. And apa yang kita dapati is that pada harga 420,000, kami beli pada harga minimum 15% bawah pada median. So, kita bagi dia grade B. Okay. So, hari ni, Alhamdulillah, property ni pun memang dah matang. Dia tak ada booster sangat kat kawasan tu. Walaupun area tu oversupply bagi ramai orang. Okay. Tapi sebab kita beli pada harga 420,000, not only harga dia dah naik pada 420 kepada 500,000 as of today, dah naik 80,000, 15%, in the last 12 bulan, lepas benda ni dah siap. On top of that, property, ada orang bayar installment 1,800, 1,700, hari ni sewa boleh dapat sampai 3,600. So guys, bila
faham konsep mean dan median property value ni, tak susah langsung nak buat duit daripada primary market. Majority orang yang beli primary market, bila tanya mean dengan median, tak faham, tak tahu apa benda. Mean tu apa bro? Is it nama awet, nama mean? So, bila macam tu, memang ke laut lah. Bila melabur, tak faham konsep mean, tak faham konsep median, tak faham new versus old. Lepas tu, tertanya-tanya, aduh, kenapa aku rugi? Property yang dekor ni teruk ni. Faizul ni kebang simbang je, tak boleh buat duit ni pada primary market ni. Walhal, konsep mean tak tahu, median tak tahu, new versus old tak tahu, and therefore tak buat duit. So, benda tu tak pelik. Sebab tu, ramai orang tak buat duit daripada primary market. Now, itu tadi example kat KL kan. So sekarang ni I nak bagi example kat Johor. Alright. Johor guys. So Johor ni I bukan orang Johor, I bukan orang Johor Darul Takzim, tak kisah diorang menang bola berapa kali pun aku bukan bangsa Johor. But I beli 9 biji property kat Johor, and couple of years ago kita orang lead client to beli roughly about 20 unit dekat Johor juga. Sebab at that point of time that's the only grade A yang kita nampak waktu tu, right? So now property yang kita orang beli ni dekat Johor ni, beli pada harga 220,000 yang kat atas tu, itu untuk klien. Yang kat bawah tu is my personal unit Palazzo. I beli 7 biji of 3 bedroom unit pada harga 250,000 average. Okay. Now, if you tengok hari ni, kondo baru kat Johor, I can say, with absolute certainty, 95% of kondo baru siap kat Johor, semuanya rugi, tak ada satu pun yang buat capital gain and sewa negative cash flow. Right? But how come saya dapat buat duit? My 20 orang klien yang beli and follow tu pun dapat buat duit. Why? Berlambat orang tengah rugi ni kat Johor ni. Tapi kita orang ni kenapa boleh buat duit? And the answer is that kita orang ni faham konsep mean dan faham konsep median. That's why I cakap, if you faham konsep mean, you faham konsep median of property value ni, tak kira kau beli kat mana, kat Johor, kat KL, kat Selangor, kat Perlis, you will buat duit. Okay, full stop. Okay, korang akan buat duit. Alright. If tak faham, nasib tengok lah. Ada yang untung, ada yang rugi. So, kita melabur dalam property ni, kita tak nak main nasib. Kita nak main game yang 99% of the time kita akan buat duit. Okay, 99%. Okay, tu cara pelaburan saya. Takut gila untuk rugi. Okay, so now, hari ni property ni harga dah naik dan juga dapat positive cash flow. Like I said, berpuluh ribu orang yang melabur kat JB, rugi. Kenapa kita orang boleh buat duit walaupun kita orang ni bukan orang Johor? Okay, sebab kita faham konsep mean, kita faham konsep median. Now, so ni apa yang saya maksudkan. Setiap negeri dia akan ada transaksi purata. Transaksi purata ni adalah transaksi yang kita panggil sebagai transaksi mean, harga pertengahan. Okay, that's the purata setiap negeri ni. Okay, so therefore if you faham harga purata setiap negeri and tak langgar harga purata tu, nombor satu. Nombor dua, kena faham harga purata di kawasan tersebut. So, for example, Jalan Kelang Lama dan juga Mont Kiara, dua-duanya adalah bawah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tapi mean ataupun median di Mont Kiara, mean dengan median di Old Klang Road, sikit pun tak sama. Okay. So, once you dah faham by state, korang kena faham by kawasan pula. Now, kenapa kita orang boleh buat duit kat Johor? Sebab kalau you tengok kat sini, harga purata tahun lepas dekat Johor adalah 384,000. So maksudnya guys, 50% transaksi dekat Johor adalah 384,000 dan ke bawah. Now, bila saya beli kondo 220,000, 250,000, adakah dia melebihi harga purata di Johor? And the answer is that sebab itu kita orang buat duit. Kita orang main bawah pada harga pertengahan. Hari ni majority property yang kita orang beli dekat KL bawah pada harga 719,000 ni. So macam contoh yang tadi tu yang kita tunjuk, Casa Green 420,000 guys. Harga pertengahan dekat KL tu dah berapa? 720,000. Right? And sebelah LRT pula tu 200 meter je jalan kaki. Therefore, while you think
orang lain buat property dengan nasib, kita orang tak buat property punya duit dengan nasib. We actually make money from property because kita orang pakai data. Data yang kita orang gunakan ni adalah mean dan juga median. So of course, ini adalah by state. So apa yang kita orang buat kat Far Capital, I have a team of 4 full-time analysts, that's excluding saya tak termasuk sekali, whereby kerja kita orang is tengok property value, harga dia langgar median ataupun bawah pada median. So bawah pada median kita beli, langgar median kita jangan beli. Simple. So klien-klien Far Capital dia akan ada akses kepada data-data macam ni. So benda ni you boleh actually kumpul sendiri and cari sendiri data ni and then buat kajian tu. Alright. So last kali disclaimer yang nak cerita kat bawah ni adalah ini adalah harga purata bila you kumpulkan semua property baru dan lama dekat step state ni. So untuk property baru, kalau korang layan video minggu lepas, which is new versus old, kita cerita pasal kalau nak beli property baru dengan property lama, kawasan yang sama, jangan bayar premium lebih pada 30%. Sebab, well, kalau korang dah tengok video minggu lepas tu, like I said, ada bagi clue kenapa jangan lebih 30%. Right? So guys, please fahamkan konsep ni, fahamkan data ni betul-betul, and kenapa bila kita tak langgar mean ataupun median negeri, lepas tu kawasan tu, kebarangkalian kita untuk buat duit tu tinggi. Okay, so guys, hari ni bogel rahsia ni. Ni cerita ni pasal average property transacted ataupun mean tahun lepas. Ni bukan zaman data zaman dinosaur dulu. Ni cerita pada tahun lepas. Okay, so data ni is quite current. Korang rasa nak langgar mean ataupun median ni suka hati, tapi like I said lah, normally when I say your property akan rugi, ada sebab kenapa, and normally I tak faham median kawasan tu, median negeri tu, and therefore I dah boleh tahu dah buat duit ataupun rugi. It's almost immediately bila you ada data macam ni. Right? So kalau boleh jangan langgar data macam ni. Now, I bagi contoh hari ni orang tanya kenapa saya tak melabur dekat Penang. Korang tengok sendiri data dekat Penang ni. Purata harga rumah dekat Penang adalah 377,000 saja, tapi majoriti kondo yang kita orang pun cakap spek dia sama macam yang tengah kita orang beli kat KL ni, purata harga adalah 500 hingga 700,000. Macam mana nak buat duit? Sebab purata harga baru 377, tak sampai 400,000, tapi yang property baru tu semua 600,000 ke atas. Dah lah sewa teruk gila kat Penang. Right? Sebab dia punya sewa memang rendah. So therefore kalau you tengok median dah langgar, cash flow teruk, negatif cash flow 1,000 sebulan. Therefore buat masa ini until harga di Penang jatuh, kita tak akan tengok Penang. Okay, bukan sebab I benci Penang. Tak ada, I like my nasi kandar, I like my mi goreng kat sana. But to me, my investment is all about numbers. So nombor tu takkan tipu. And kenapa kita orang masih melihat dekat Johor? Sebab kalau korang tengok kat sini, sewa dekat Johor actually boleh jadi lagi mahal berbanding dengan Penang. Tetapi at least harga rumah kat Johor masih murah berbanding dengan Penang. So tambah pula Johor ada satu kelebihan besar, which is Singapore kat sebelah, whereby orang tak mampu kat Singapore boleh duduk kat Johor. Right, so sebab tu kita orang punya preference ni, kita orang beli kat KL, kita orang beli kat Selangor, and kita orang hanya beli di Johor saja buat masa ni. Right, so kalau you tengok dekat negeri-negeri lain, for example kan, data ni guys sangat clear. Okay, kalau korang faham ni. So you know last week Napik cakap berbelas-belas bilion 41 bilion hartanah tak terjual. Okay, hartanah tak terjual Now, kenapa hartanah ni tak terjual? Now, kalau korang tengok ni, purata harga tanah katalah kat Johor is 384,000. Do you know how much, berapa harga purata hartanah tak terjual kat Johor? 800,000. So bayangkan purata orang sanggup bayar 384, tapi yang tak terjual punya stok ni purata harga dia adalah 800,000 dan ke atas. Macam mana tak terjual? So bagi saya, padan muka kepada pemaju yang tamak, yang tak buat kajian, tak buat research, tak buat homework, perasaan pandai, dan lepas tu mengadu kenapa rumah aku tak boleh jual. Right? Tak apa bila dia tak boleh jual, datanglah Far Capital cuba membantu, tapi kita nak beli pada harga median dan ke bawah. So kita kasih pancung lah harga dia, senang cerita kan. So bahagian tu for me, like I said, willing buyer, willing seller lah. So to me, if you nak jual something kat Johor to me at 50% discount,
I takkan beli sebab kalau harga dia 1 juta and then 50% discount is still 500,000. Means nothing, is shit. Ya. So I hanya akan beli kalau net price dia bawah pada 300 setengah hari ni dekat Johor. Ya, kalau nak beli kondo hari ni. Kalau macam KKL, like I said, to me it's quite obvious. Benda yang kita orang tengah beli hari ni 400,000, 500,000, 600,000. Semuanya bawah pada median Kuala Lumpur. And the best part here, kalau you pergi kawasan tu ataupun property of the same category of LRT, dia memang jauh lagi murah ya, berbanding dengan harga median. Okay. So, tu bagi contoh apa yang kita orang tengah beli hari ni, the best grade A yang whereby based on the number yang kita orang boleh nampak hari ni is that sewa positive cash flow akan jadi 1,200 sebulan, right? Now, kita orang tengah beli rumah ni pada harga tak sampai 500,000 tapi median kawasan tu is 900 guys. So kau bayangkan, kita orang tengah beli pada harga 600,000 dan ke bawah. Unit saiz kecil 400 lebih ribu pun ada, and unit saiz besar 600,500. Okay, 600,500 yang besar lawan dengan median kawasan tu 900,000. So median ni is harga ataupun min ni is harga pertengahan kat kawasan tu. Landed kat sebelah dia 2 juta, 3 juta. Sebelah-sebelah dia. And kita orang tengah beli ni, kondo ni pada harga 400,500 all the way to 600,500 sahaja. So for me, there's no question kita akan buat duit daripada property. Sebab tu dia grade A, right? And the next grade A yang kita orang tengah beli is something slightly better than Casa Green. Sebab Casa Green hari tu grade B kan. So yang ni grade A. Okay. And harga dia tak sampai pun 400,500. Ya. 2 key lagi. Dekat dengan LRT. Right. So like I said, these are grade A property sebab apa? Dia lebih kurang 20% hingga 40% bawah pada harga mean ataupun median. Grade B kita orang pun is about 10% below pada median. So that's how kita orang pilih 4 property ni. Inilah property yang Far Capital client sedang sibuk beli sebab dia dah nampak research tu jelas nyata kita beli pada harga median dan ke bawah, kita beli property baru pula tu, and therefore kebaran kalian untuk buat duit tu insyaAllah is quite high lah. Ya, tak payah tunggu property buran pun boleh buat duit. But insyaAllah if we really have a property buran which as per like I said hari ni 90% possibility dah kita akan ada property buran tu, I think a lot of clients will be very very happy lah. Ya, benda-benda yang kita budget boleh buat 50,000, insyaAllah boleh buat 100,500. You know, because well over property buran lah. So guys, so hari ni I dah ajar konsep yang sangat penting which is mean dan median. Korang tak faham benda ni, tolong jangan beli primary market. Just main subsale, just main lelong. Tu sama. Dah cakap berkali-kali ni. Ya? Now, so I nak bagi you assignment. So sebelum you beli apa-apa property ni, kan, you kena tanya yourself this question. Kat kawasan tu, katalah korang nak beli benda ni kat Bangi ataupun korang nak beli benda ni kat Kajang, right? Apa harga mean dan median property value yang lebih kurang sama di kawasan tu? Right? Selagi kau tak jawab soalan ni, kau jangan beli. Okay? Sebab if you don't even know, then you tak tahu whether you akan buat duit ataupun rugi beli property ni. So you nak gamble ke tu dia? You don't, right? So kita nak guna fundamental. Ambil data, dah ada data baru kita beli. Okay? And nombor 2, if you watch the video last week, are you paying a fair premium of new versus old? Yeah? So for example, old property kat situ berapa harga pertengahan dia? Property baru apa harga pertengahan? So korang punya property lagi baru kan? Apa harga yang korang tengah beli ni? Is it comparable dengan property baru lain? Or is it even lagi murah? Ya, so kalau lagi murah tu memang power lah, grade A. Right? But kalau tak, then that means korang mungkin terlebih bayar, therefore mungkin akan rugi kalau beli. So I dah bagi warning siap-siap. Dah bagi rahsia besar ni malam ni. Okay, now. So kita akan ada Q&A. Okay, hari Khamis ni. So apa tu? I think what you can do here is that why don't kita buat this test of new versus old, okay, dekat sesi tu. So korang boleh letak 10 property, well, seorang satu lah kan, but kita akan ambil 10 property yang whereby di 10 property ni kita akan bagi tahu mean dengan median dia betul ke tak betul, boleh beli ke tak boleh beli. Right, so if you want to make it exciting lah. But kalau tak nak, kita je jawab soalan macam biasa pun boleh. But like I said, I think it's good to basically put this orang cakap new versus old and mean dengan median ni to test. Right, so why don't korang letak property yang korang tengah consider untuk beli
And kita akan bagi tahu dengan you benda ni atas, bawah ataupun follow harga min dengan median. Okay. So kalau nak, you can start posting hari ni. Lepas tu nanti my team will pick up, and then those 10 property tu kita akan terus buat review live on the spot dekat FRPG on Thursday. Right. So power tak? Dah lah dapat belajar free. Lepas tu dapat property review lagi juga for free. Okay. So macam biasa guys, I dah cakap dah. So group ni takkan jadi free untuk selama-lamanya. Kita akan mula chargekan bayaran because I think we give so much value dalam group ni to the point whereby apa tu, I think a lot of people will be safe from buying bad properties. And like I said lah, ilmu mahal ni kalau you tak letak any form of harga, orang akan rasa ilmu tu ilmu tak berguna, ilmu gebang zimbang je. Alright, padahal data apa semua yang kita tunjuk tu sangat-sangat bernilai macam yang Awik tunjuk ini. So guys, ajak kawan-kawan, family members sebelum kita tutup benda ni for free. Lepas ni kena bayar 299. So ni bukan cerita tipu, this is for real. Okay, this is not the drill. Habis je PKP, bayar. Okay, now I ada pengumuman. Like I said, satu is that most likely Q&A kita akan buat property review based on the concept of new versus old dengan mean dengan median ni. So if you are looking to buy property hari ini, put those 10 punya property punya details tu, and then daripada situ kita akan buat a live review. Kita akan bagi tahu harga mean kat situ berapa, median dia berapa, and then after that you can decide to continue to buy or not. So I'm gonna either make you a lot of money from that soalan yang jawab tu, ataupun lose a lot of money. Okay, kalau you continue and tak dengar cakap. So I bagi benda ni free during Q&A. So maybe kalau tak banyak request, kita akan ambil 5 je, dan kita akan ambil 5 normal soalan Q&A pun boleh juga. Okay.